ada sikit kadang keliruan tentang boss and leaders, boss versus leaders, apa tu boss, apa tu leaders, apa tu management, apa tu leadership tuan-tuan. Okay tuan-tuan, saya akan share benda ni dekat Google Classroom nanti untuk mendekkan masa. Saya akan share this one dekat Google Classroom tentang apa tu management, apa tu leadership. Okay, ni jawapan dia tuan, ni jawapan dia. Okay. Saya tak akan bincangkan pada waktu sekarang kerana masa yang agak sepekan, tapi jawapan ni saya akan masukkan dalam grup kelas. Saya masukkan dalam WhatsApp group, jadi tuan-tuan boleh explore. Okey, begini tuan-tuan. Yang membezakan antara dua perkara ni tuan, okey, pertama ialah bila kita sebut pasal management, so we are talking about planning, organizing, staffing, directing, controlling. Dan kita bercakap banyak pasal task, pasal pekerjaan. Dan kita pasal contoh tuan-tuan, scheduling work. Scheduling work ialah apa? Is a planning. Menjadualkan waktu kerja ialah planning. Delegate task. Okay, delegate task ialah about organizing. Organizing. Okay. Manakala leadership pula, leadership punya elemen ialah dia punya tumpuan ialah pada manusia. Dia punya tumpuan ialah pada manusia. Focus on the people and focus on setting a culture. Contoh, aku nak bina culture speak. Aku nak bina culture memberikan maklum balas. Dan leadership bercakap pasal future. Leadership bercakap pasal future. Tuan-tuan yang explaining goal lah ni benda. Inspiring people lah ni leadership. Jadi ada beza tuan-tuan antara dua perkara. Okay. Ini nanti saya akan bagikan pada tuan-tuan dalam Google, dalam WhatsApp. Saya tuan-tuan boleh semak balik jawapan yang tuan-tuan ada lah. Tuan-tuan yang ada. Okey, yang saya nak fokus sekarang ni ialah this one. Okey, tengok. Okey, tuan-tuan kena ingat. Management think right, leadership is doing the right thing. Maksudnya apa tuan-tuan? Daripada seorang bos, dia selalu buat ikut skema yang ada lah. Management, dia selalu buat tindakan dia berdasarkan pada skema yang ada. Peraturan yang ada. Itu all about rule yang sudah ada. Tetapi leadership berbeza tuan-tuan. Dia akan buat sesuatu yang betul pada waktu yang tepat. Itu maksud leadership. So ada beza. Leadership kita lihat pada action kita, pada perbuatan kita yang sesuai pada waktu tersebut. Yang sesuai pada waktu tersebut. Okey tuan. This video, saya rasa tuan-tuan ada tengok video ni, saya nak skip video ni tuan-tuan. Boleh saya skip video ni tuan? Untuk saya boleh pergi lebih jauh on the other explanation, boleh tuan-tuan? Okay, saya skip video ni pasal saya nak pergi yang seterusnya tuan. Okay. Saya nak share seterusnya tuan. Okay, saya nak skip video. Okay. Okay, saya nak pergi this one. Okay. Tuan-tuan, beri perhatian tuan-tuan. Ini satu teori tuan-tuan. Okay. Di dalam tuan-tuan membina tuan-tuan punya kepimpinan, dalam tuan-tuan membina tuan-tuan punya kepimpinan, pastikan 3 elemen ni balance tuan-tuan. Okay, apa elemen dia? Pertama, tuan-tuan kena pastikan fokus tuan-tuan untuk siapkan pekerjaan, fokus tuan-tuan untuk penuhi tuan-tuan punya needs, dan fokus tuan-tuan untuk membina pasukan equal. Saya ulang sekali lagi. Dalam tuan-tuan membina tuan-tuan punya kepimpinan, style kepimpinan, cara memimpin, tuan-tuan kena pastikan 3 elemen ni balance. Yang pertama, elemen apa? Elemen pekerjaan. Job kena clear, siap on time, buat dengan baik, tu elemen pekerjaan. Kedua, is the need. Keperluan individu. Kebajikan, welfare, recognition individu. Ketiga, membina pasukan. Semangat berpasukan. So, pastikan benda ni equal. Tuan-tuan tengok supervisor. Supervisor kita di production. Okay. Tuan-tuan tengok supervisor kita di production. Supervisor kita kat production,
tumpuan dia kat mana, tuan-tuan? Supervisor kita dekat production, tumpuan dia ni kat mana? Dekat task, dekat individu, ataupun dekat team spirit, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok, kat mana fokus dia? Itu tuan komen sikit. Dekat task. Okay. Ada yang fokus dekat team spirit, tuan-tuan? Ada tak? Team spirit. Nak tengok, ada tak fokus team spirit? Kalau kita bagi percentage lah, tuan-tuan, task tu berapa persen? Jarang task berapa persen? 70%? 60%? Jarang jarang. Ada individu 70% Syukri Syukri kalau saya bagi stiker dan Syukri ni memang dah makan ni lah ton dah ni. Dia makan awal datuk, baru dapat stiker, lepas tu Tan Sri last kali ton lah tu. Okey, task okey, kena ingat tu so kita kena ingat, kita kena semak balik the intent is to review balik kita punya style. We need to balance between fokus pada keperluan individu dan fokus kepada keperluan pasukan. Bila saya kata balance, taklah bermaksud kita kena 50-50, tapi make it balancing. Jangan sampai task terlalu tinggi. Contoh task is buat 90%, tuan-tuan. 70% pun tinggi, tuan-tuan. So you need to balance it. Kalau kita tak balance, tuan-tuan, apa jadi, tuan-tuan? You mungkin ada job completion yang baik. You mungkin ada job completion yang baik. Tetapi tuan-tuan, pekerja kita, dia punya doa buruk tu banyak. Katanya biar meninggal safety supervisor tersebut, contohnya. Biar meninggal manager aku. Bilalah orang tua ni nak resign, kata. Kenapa, tuan-tuan? Pasal kita tak balance. Jadi kita tembak balik kita punya cara. We need to balance it. Kita nak kena balance. Okay. John Adair ni, dia ni ialah bekas tentera, tuan-tuan. Bekas pegawai tentera. Dan dia kamuat teori ini. Dan pada usia 86 tahun, dia masih lagi menulis, tuan-tuan. Setakat yang saya faham, dia masih lagi hidup. Usia beliau lebih kurang 90 years old. Tahun. Buku terakhir dia tulis ialah pada umur 86, tuan-tuan. So, dia menggunakan model ni, tuan-tuan. Dia menggunakan model ni. Okey, tuan. So, okey, tuan-tuan. Tuan-tuan dah buat leadership style questionnaire. Okey, mari kita semak tuan-tuan punya tu. Okey, pertama tuan-tuan kena ingat, kita buat survey ni mesti berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang menggambarkan diri, tuan-tuan. Boleh? Jangan ikut logik, menggambar diri, tuan. So, mari semak jawapan, tuan-tuan. Okey, this is the answer. Okey, jom kita semak. Saya bagi tuan-tuan 5 minit untuk semak jawapan, tuan-tuan. Contoh, kalau tuan-tuan jawab nombor 1, tuan-tuan jawab nombor 1. Okey, tengok balik survey. Leadership style questionnaire. Ada minta tengok balik leadership style questionnaire. Okey, saya nak tuan-tuan semak jawapan. Contoh, dan saya jawab nombor 1 C. So nombor 1 C. Saya jawab C. So nombor 1 C, so markah dia ialah 1. Markah dia ialah 1, contohnya. Saya minta you try kan. Kalau you jawab nombor 2, jawapan dia ialah B. Nombor 2 B. Okey, 2 B. So 2 B, jawapan dia, so 2 B ialah apa? 1 markah. Saya nak you score. Tolong kira markah tolong kira markah anda. Dah kira, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan masukkan markah, tuan-tuan. So markah saya dah 25. My score is 25. Markah saya dah 25.
Okey tuan, tuan-tuan markahkan, markah tuan-tuan berapa tuan-tuan dapat. Ini untuk tuan-tuan faham tuan-tuan punya style ni macam mana 30, Cik Amir, 28, okey. Nombor sudah mari, nombor sudah mari, nombor sudah naik, 30, 27, 28. Nombor sudah mari, nombor sudah mari. Okey. Terima kasih kerana berkongsi tuan-tuan. Scoring ni pun nanti saya akan share dekat dalam tu, dalam WhatsApp untuk tuan-tuan dapat explore. Okay, 28, 26, 25. Okay, nak gaya masing-masing macam sepattern je tuan-tuan. Okay, 29. Okay, 30. Ada saya ni, nombor saya bagus tak bagus ni. Ada yang nombor 31 tu agak kritikal tu. Tu agak kritikal, no problem. Terima kasih berkongsi. Okay, 26. Okey tuan. Sekarang ni jawapan dia. Kalau tuan-tuan punya skor, tuan-tuan punya skor 0 hingga 15. So tuan-tuan ialah LF leader. LF leader. FF leader tu ialah bahasa French tuan-tuan. Laissez-faire leader. 0 hingga 15. So kalau tuan-tuan 16 hingga 30, tuan-tuan ialah demokratik. Tuan-tuan ialah demokratik. Dan kalau tuan-tuan 31 hingga 42, tuan-tuan ialah autokratik. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan level apa tuan-tuan? Tuan-tuan punya style apa dia? Contoh saya punya style ialah demokratik tuan-tuan. So ni skor ni penting tuan-tuan. So saya demokratik. Saya demokratik. 24 is demokratik. Okay tuan, tiga benda yang saya share, tiga level yang saya share ni ialah benda asas. Sana memang ada macam-macam level lagi tapi saya suka gunakan tiga lah, mudah. Tak nak confusekan semua orang, saya gunakan tiga ni. Saya gunakan tiga ni. Autokratik. Autokratik. Border dah ni, 30 ni dah border ni. 30 ni kalau ditakdirkan naik pangkat, ada harapan ni. Sultan style. Sultan style lah. Bahasa muda bahasa baru Sultan style. Okay. So this is dia punya scoring tuan okay. Penting untuk kita tahu style tersebut tuan-tuan. Penting kenapa tuan-tuan? Distinct lah. Penting untuk tahu itu style tersebut. Dan tuan-tuan kena ingat juga is only a style Yang paling penting ialah kita sesuaikan style tersebut dalam situasi yang tertentu. Okey. Okey, apa maksud autokratik tuan-tuan? Mereka yang sifatnya autokratik, especially kalau yang skor dia tinggi lah, 40, saya pernah jumpa 36, 37. Dia ada satu karakter yang di mana dia akan kata, ikut cara ni. Ikut cara saya tuan-tuan. Ikut cara saya. So, akibatnya participation, engagement dengan pekerja itu agak lemah lah tuan. Agak lemah. So tu cara dia namakan autokratik. Kalau ikut Cik Azan tadi kata apa? Cara sultan-sultan tuan. Ampun tuanku, ampun tuanku. Ini bukan kata tuan, ini Cik Azan yang kata cara sultan-sultan. Autokratik. Ni feudal zaman dahulu lah tuan, feudal zaman dahulu lah.
Saya suka tengok cerita-cerita Turki tuan-tuan. Saya tengok gaya-gaya kesultanan Turki, yes, autokratik, cara dia, style dia. Pancung orang ni selamba je. Okay. Itu autokratik. Cara kedua, dipanggil laissez-faire ni. Laissez-faire ni, selalu kita akan nampak bila kita menguruskan otai-otai, tuan. Menguruskan pakar-pakar. Dia dengar, kata okey, untuk membuat ni kita tengok apa yang sesuai. Dia serahkan keputusan tersebut kepada kumpulan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, this is his style. Apa saja orang tanya dia, dia kata, apa pendapat you? You nak buat macam mana? Kadang setengah orang kata apa, ni lalang ke apa. Contoh begitulah. Itu cara yang kedua, tuan. Itu cara yang kedua. Okay. Dan cara ketiga, tuan. Cara ketiga ialah cara demokratik. Involvement, high participation, feedback, listen to feedback. Tolong selesaikan apa yang kita nak buat. Kita bincangkan. Okay, let's vote, mari kita undi. Itu cara yang ketiga. Okay. So apa penting kepada kita semua, tuan-tuan? Untuk kita melihat style yang kita ada dan style dan kita lihat juga lepas ni kita kena explore apa kelemahan yang ada pada setiap style tersebut. Supaya, tuan-tuan, kita boleh overcome. Kita bagi contoh paling mudah. Cara autokratik kurang penlibatan, low participation. Low participation. So apa kita patut buat? Kita mungkin kena banyak bertanya dan kita mungkin banyak mendengar, tuan-tuan. Tanya dan kena banyak mendengar. Pasal, tuan-tuan, ini penting. Markah sudah datang lagi. Jadi ini penting. So kita overcome kelemahan yang kita ada pada setiap level tersebut. Okay. There is no 100% right or wrong. There's just style for every situation, but there are leadership style which are most suitable for different ones. Ingat, situasi tertentu ada style tertentu yang kita nak akan buat. Contoh, situasi nyawa di hujung tanduk, dah nampak benda tergantung, barang tergantung, pekerja dah nak kena kemalangan. Tak boleh lagi situasi demokratik, tuan. Tuan terus kena beri keputusan. Oh, stop. So, apply style-style tertentu pada situasi yang tertentu, tuan. Tuan-tuan jangan gasak satu style pada setiap masa, tuan. Tuan-tuan organize meeting, tuan-tuan apply style sultan. Memang senyaplah meeting tersebut, tuan. Tuan-tuan nampak nyawa di hujung tanduk, tuan-tuan buat style lalang tadi. Terpulanglah macam mana orang nak buat, bijang-bijanglah sendiri. Tak jadi juga. Tak jadi juga. Tuan-tuan ada nampak masalah proses. Yang perlukan pelibatan ramai orang. Okay, tuan-tuan kena apply apa? Okay, mungkin kaedah apa? Kaedah demokratik. Nak menyelesaikan masalah, berbincang dahulu. Jadi, as the safety leaders, cara-cara tersebut tuan-tuan kena faham. Setiap cara ada kelemahan, apply cara yang sesuai pada waktunya, dan setiap kelemahan kita kena overcome. Boleh, tuan-tuan? Faham? Kalau tuan-tuan faham, tolong tulis why, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tulis why, mana tuan-tuan faham. Tuan-tuan, saya akan teruskan lagi. Kalau ada yang rasa yang minta diri, boleh tanya nanti Encik Azhar, saya akan respon. Tapi yang boleh terus stay, sekarang saya cuba tamatkan 12.30, 12 suku. Dan kalau ada soalan, saya akan buka pada anda. Be flexible, okay. Okay, tuan. Okay, sekarang tuan. This one, ini penting. Level kepimpinan. Kalau bahasa orang sekarang, makam. Makam kita di mana, tuan-tuan? Okay, tuan-tuan, dia ada 5 makam, tuan-tuan. Okay, ini adalah buku kepimpinan yang saya baca, tuan. Buku yang saya baca, tuan. Tak tebal lah, lebih kurang 600 muka surat, tuan-tuan. Dia ada banyak bab, tuan-tuan. Salah satu bab ialah bab leadership. Okay. John Maxwell ni dia ialah seorang pastor, mana dia ialah penggerak agama Kristian. Bab saya sikit baca untuk melihat apa input yang bagus di sana. Okay, tuan. Okay. So dia kata, tuan,
ada 5 level, ada 5 level kepimpinan, 5 level kepimpinan. Level pertama ialah people follow you because they have to. Level yang pertama dia ada kaitan dengan level jawatan. Orang ikut kita kerana terpaksa, tuan. Kita supervisor, kita leader, jadi mau tak mau terpaksa ikut. Mau tak mau terpaksa ikut. Tu level yang pertama, tuan. Tu level yang pertama. So bagi level pertama kita kena faham, pertama kita kena ingat, kita kena you kena buat level pertama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak naik ke level yang kedua, ada beberapa perkara yang tuan-tuan kena ingat. Pertama, tuan-tuan kena faham JD tuan-tuan dengan betul. Kalau tuan-tuan nak naik pada level yang kedua, tuan-tuan kena faham JD tuan-tuan dengan betul. Tuan-tuan kena faham juga sejarah syarikat anda. Sejarah ini mana budaya turun naik syarikat anda, bagaimana tuan-tuan kena ikut orang tersebut. Tuan-tuan kena bersedia menerima tanggungjawab. Ini tuan-tuan nak naik pada level yang kedua. Tuan-tuan kena selalu mencadangkan idea. Okey, itu yang pertama. Okey, level yang kedua ialah level permission. Orang ikut kita kena. Okay, level kedua ni apa berlaku, tuan-tuan? Level kedua ialah level di mana kita membina hubungan, tuan-tuan. Kita suka dengan orang, tuan-tuan. So ni level yang kritikal, tuan-tuan. Tuan-tuan tidak boleh jump pada level 3, level 4, level 5 tanpa tuan melalui level yang kedua. So apa ciri level yang kedua? Tuan-tuan mesti suka manusia. Tuan-tuan jangan menyampah dengan manusia. Tuan-tuan mesti, kalau tuan-tuan juga kena lihat masalah daripada perspektif orang lain. Tuan-tuan lihat masalah daripada perspektif orang lain. Contoh, tuan-tuan, kalau saya selalu buat gini, tuan-tuan tengok saya buat contoh.